Salam sejahtera Umi, iaitu Puan Anissa binti Ibrahim dan rakan-rakan. Nama saya Belinda Debbie Majakil dengan matrix number 202 199 1039. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah kesan pengabaian agama terhadap kehidupan manusia. Isi kandungan: pengenalan, kesan pengabaian agama terhadap kehidupan manusia, langkah penerapan agama di dalam kehidupan, kesimpulan dan rujukan. Secara amnya, agama adalah suatu doktrin atau ajaran yang menghubungkan manusia dan Tuhan atau sesuatu kuasa mutlak seperti dewa-dewa di mana melibatkan kepercayaan, iman, emosi, pemikiran serta perbuatan sebagai garis panduan hidup ke arah mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Terdapat perbezaan maksud di antara perkataan agama, religion dan al-din. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, agama bermaksud kepercayaan kepada sesuatu dewa dan lain-lain yang dipuja dan dianggap sebagai sesuatu yang berkuasa. Manakala di dalam konteks Islam, agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya, kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Agama apabila diterjemahkan kepada bahasa Inggeris ialah religion. Religion berasal dari perkataan Latin iaitu lerigere atau lerigare yang secara amnya bermaksud mengumpulkan cara pengabdian kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci. Pada dasarnya, perkataan lerigare atau mengikat bermaksud mengikatkan diri pada kekuatan gaib yang suci yang dipercayai sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Perkataan ugama atau igama mempunyai maksud yang sama dengan perkataan agama. Perkataan agama berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu di mana adalah tidak dan gama adalah kacau. Jadi istilah agama membawa maksud tidak kacau. Pengertian perkataan agama dalam bahasa Sanskrit membawa maksud menjalankan sesuatu peraturan bersifat moral untuk menghindari kekacauan dalam hidup yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Al-din ialah suatu sistem kehidupan yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh setiap individu dalam sebarang urusan dan aspek kepada satu kuasa tertinggi sama ada kepada perundangan, dasar suruhan dan larangan dengan keyakinan bahawa hanya sistem ini sahaja yang mampu untuk mempertingkatkan status dan kebahagiaan hidup manusia. Menurut Muhammad Sulaiman Haji Yasin, terdapat 4 ciri al-din iaitu kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yang mutlak dan tertinggi, kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan yang mutlak, sistem atau peraturan yang berbentuk teori dan amali yang digubal oleh kekuasaan dan kehakiman tertinggi, dan pembalasan akhirat yang diberikan oleh kekuasaan tertinggi kepada sesiapa yang taat dan patuh kepada sistem, atau balasan siksa kepada setiap yang ingkar atau derhaka. Wujud pelbagai agama di dalam dunia dan ianya dikategorikan kepada 2 bahagian iaitu agama samawi dan agama budaya. Agama samawi atau juga dikenali sebagai agama ilahi dipercayai merupakan agama yang diwahyukan oleh Tuhan atau pencipta kepada rasul atau nabi. Contoh agama-agama samawi adalah agama Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Musa, agama Kristen yang dipimpin oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus, dan agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Agama samawi ini berlandaskan konsep keesaan atau monoteistik, yaitu mempercayai Tuhan yang satu dan yang terutama. Setiap agama samawi ini memiliki kitab suci yang tersendiri. Agama-agama samawi ini juga mempercayai wujudnya
hukuman pada hari akhirat, dan alam roh yang juga merupakan perkara gaib. Agama budaya atau natural religion juga dikenali sebagai agama bukan bersumberkan wahyu, merupakan ajaran berdasarkan falsafah dan hasil perkembangan gabungan budaya dan tradisi masyarakat. Agama budaya memiliki kitab ciptaan sendiri iaitu bersumberkan pemikiran manusia. Ajaran agama budaya itu bersifat sementara iaitu boleh dipindah dan diubah berdasarkan situasi dan masa. Kebenaran diragui kerana memiliki konsep ketuhanan yang tidak jelas. Antara contoh agama budaya adalah agama Hindu, merupakan agama India dan Dharma atau cara hidup. Berdasarkan sistem kasta dan percaya dengan kewujudan penjelmaan semula, moksha. Pengasas agama Hindu tersebut tidak diketahui. Agama Hindu ini dipercayai merupakan agama yang tertua di dunia, namun terdapat juga orang membahaskan bahawa agama tertua di dunia adalah agama Brahmanisme atau merupakan proto-Hinduisme yang dipercayai wujud pada sekitar 8,000 hingga 6,000 sebelum Masihi. Objektif agama juga dapat diterangkan melalui maqasid syariat iaitu objektif agama Islam. Terdiri daripada al-daruriyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat. Al-daruriyat menyatakan bahawa kehidupan agama dan keduniaan manusia bersejajar. Al-daruriyat berasaskan 5 prinsip keutamaan iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Al-hajiyat berasaskan kepentingan yang diperlukan oleh seseorang bagi memudahkan mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesusahan tanpanya. Contohnya orang yang sedang sakit atau yang sedang berpantang dari selepas melahirkan anak diharuskan untuk tidak berpuasa Ramadan. Al-tahsiniyat pula berdasarkan kepentingan yang mengkehendaki seseorang berakhlak mulia, contohnya dalam keadaan suci dan sentiasa menutup aurat ketika bersolat. Manusia memerlukan agama kerana sudah menjadi fitrah manusia untuk memiliki naluri beragama. Ketika manusia dalam keadaan yang lemah disebabkan oleh kehidupan serta pengalaman hidup yang susah, manusia akan mencari satu kuasa tertinggi yang dapat memberi kekuatan dalam hidup. Manusia beragama memfokuskan satu kuasa yang tertinggi sebagai satu pengharapan dalam kehidupan. Orang-orang yang beragama percaya bahawa tanpa Tuhan di dalam hidup adalah mustahil untuk melakukan segala sesuatu perkara yang sukar. Kehidupan yang beragama memberikan panduan hidup kepada manusia. Semua ajaran yang terkandung di dalam agama itu adalah baik dan dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, tidak kira kepada diri, masyarakat atau negara. Agama mengajar manusia mengenai nilai-nilai murni berdasarkan arahan dan ajaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Ajaran dalam agama juga dapat mendidik manusia dalam membezakan baik dan buruk sesuatu perkara. Hal ini sekaligus dapat membentuk manusia ke arah berakal sempurna dan berakhlak mulia. Agama dapat mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Agama mengandungi peraturan dan hukum yang harus dipatuhi manusia untuk mendapat kehidupan yang lebih teratur. Manusia yang patuh dan mengikuti arahan dan peraturan berlandaskan ajaran adalah tanda bahawa manusia tersebut patuh dan tunduk akan perintah Tuhan. Manusia yang beragama percaya bahawa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapat pahala dan setiap kejahatan yang dilakukan itu adalah sesuatu dosa. Agama juga mengajar para penganut untuk takut hanya akan pada Tuhan. Oleh itu, segala perbuatan akan difikirkan dahulu dengan berhati-hati sebelum dilakukan. Agama merupakan pelengkap yang memenuhi keperluan hidup. Manusia mempunyai ciri jasmani dan ciri rohani.
Dalam perspektif Islam, dipercayai bahawa ciri rohani inilah yang mengangkatnya menjadi khalifah Allah di muka bumi, dan inilah sebagai membezakan manusia dengan makhluk lainnya. Ciri rohani ini mendorong manusia untuk amat cenderung terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diasaskan oleh satu pegangan agama itu dapat membentuk keseluruhan keperluan manusia. Agama dapat menjawab soalan-soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Terdapat pelbagai soalan yang tidak dapat dijawab oleh manusia. Hal ini kerana akal fikiran manusia adalah terbatas jika dibandingkan dengan pencipta manusia, yang mana merupakan maha mengetahui segala pengetahuan serta rahsia kehidupan. Antara soalan yang hanya dijelaskan di dalam agama dan tidak dapat dijawab walau dengan menggunakan kaedah kajian sains sekalipun adalah persoalan mengenai kehidupan selepas manusia itu meninggal dunia, perkara dan pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang, dan sebagainya. Manusia boleh memperolehi ketenangan jiwa melalui agama. Ketenangan jiwa yang dicapai itu melibatkan fikiran dan emosi. Diperolehi tidak kira berada dalam apa jua keadaan yang dilalui oleh seseorang manusia tersebut. Contoh, sekiranya seseorang itu menghadapi situasi yang sukar, dia tetap akan bertenang kerana dia mempercayai bahawa Tuhan tidak akan membiarkan manusia melalui kesukaran hidup yang melebihi tahap kemampuan seseorang. Dugaan atau ujian hidup yang dilalui seseorang itu adalah sebahagian daripada proses pembentukan manusia ke arah kesempurnaan atau pendewasaan. Selain itu, kehidupan beragama adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sekiranya manusia hidup dalam sejahtera dan bahagia, maka manusia akan memperoleh ketenangan jiwa. Memperoleh ketenangan jiwa ini dapat dilakukan melalui kegiatan ibadat, sentiasa membekalkan ilmu yang cukup di dada dan melakukan kebaikan. Kesan pengabaian agama terhadap kehidupan manusia. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pengabaian bermaksud perihal atau perbuatan mengabaikan keluarga, tugas dan tanggungjawab, nasihat dan teguran, peluang dan kemudahan, dan lain-lain. Pengabaian agama pula bermaksud cara hidup yang bercanggah dengan ajaran agama atau kehidupan yang tidak mengendahkan ajaran dan perintah agama. Semua perkara besar adalah bermula dari diri sendiri. Setiap perkara besar atau kesan yang terjadi dalam kehidupan adalah berdasarkan pilihan diri seseorang dalam membuat keputusan. Individu yang memilih untuk mengabaikan atau mentaati ajaran agama akan menjadi penentu dalam membentuk atau meninggalkan kesan terhadap masyarakat dan seterusnya negara. Pengabaian agama akan meninggalkan kesan-kesan yang buruk terhadap kehidupan manusia, iaitu diri, masyarakat, dan negara. Kesan pengabaian agama terhadap diri. Pengabaian agama akan membuatkan diri seseorang itu mengalami kepincangan dalam pegangan agama. Kepincangan dalam agama bermaksud pegangan agama diri seseorang itu menjadi rapuh dan mudah mempercayai amalan-amalan atau kepercayaan yang bercanggah dengan konsep tauhid al-rububiyah dan konsep al-uluhiyah. Konsep tauhid al-rububiyah bermaksud beriktikad bahawa Allah bersifat esa, pencipta, pemelihara, dan penguasa alam. Manakala tauhid al-uluhiyah bermaksud hanya Allah saja yang disembah dan sentiasa dipatuhi. Amalan atau kepercayaan yang bercanggah dalam konsep tauhid al-rububiyah dan konsep tauhid al-rububiyah bermaksud kurang beriman kepada Allah dan senang untuk berpindah kepercayaan. Contoh amalan-amalan dan kepercayaan tersebut adalah kepercayaan politeisme, iaitu kepercayaan melebihi daripada satu Tuhan. Hal ini boleh terjadi sekiranya diri seseorang tersebut kurang pendedahan atau pendekatan kepada ilmu agama dan meragui keesaan dan kekuasaan Allah.
Pengabaian agama juga menyebabkan seseorang itu kurang berakhlak mulia. Diri yang kurang berakhlak bermaksud tidak mempunyai sikap hormat terhadap diri sendiri, contohnya melakukan perbuatan yang ditegah di dalam agama seperti merosakkan atau mengubah tubuh badan, seperti membuat tatu pada badan, membuat pembedahan plastik untuk mengubah rupa yang sedia ada, atau penyalahan guna dada. Selain itu juga sifat yang kurang berakhlak itu adalah pertuturan yang kurang sopan seperti percakapan yang menggunakan perkataan kesat. Agama dapat membentuk diri manusia ke arah berakhlak mulia melalui ajaran serta contoh-contoh kelakuan yang ditunjukkan oleh para rasul dan nabi. Akibat pengabaian agama juga, diri seseorang itu akan mengalami jiwa yang kosong, atau arti kata lain kemurungan. Bebanan jiwa yang dilalui seseorang itu akan cenderung untuk merendahkan diri sendiri sekaligus menyebabkan hidupnya terumbang-ambing tanpa pegangan dan hidup dalam keadaan tidak sejahtera. Hal ini menyebabkan individu tersebut akan sentiasa berfikiran negatif dan selalu berasa tertekan di dalam hidup. Kemurungan boleh menyebabkan diri seseorang itu mengalami masalah kesihatan yang teruk seperti sakit jantung, darah tinggi, atau masalah kesihatan mental. Diri seseorang yang berjiwa kosong ini tidak mempunyai maklumat hidup, adalah mudah bagi mereka untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Terdapat banyak artis yang mengakui memiliki nama dan kekayaan namun jiwa kosong, dan terdapat banyak artis di kalangan tersebut yang memutuskan nyawanya sendiri. Agama mengajar diri seseorang itu untuk menyadari nilai diri dan sentiasa bersyukur. Menyadari nilai diri kita akan menaikkan semangat untuk hidup. Agama juga memberikan harapan untuk hidup sebab agama memberikan maklumat dalam hidup, yaitu hidup sebagai penyembah kepada Tuhan dan perlu membayar balik hutang kepadanya di atas anugerah kehidupan yang diberi. Kesan pengabaian agama terhadap masyarakat. Pengabaian agama juga memberikan impak yang negatif kepada masyarakat. Pengabaian agama melahirkan masyarakat yang tidak berakhlak, masyarakat yang tidak bermoral dan cenderung untuk merosakkan diri sendiri dan orang sekeliling. Akhlak yang kurang baik ini boleh mempengaruhi masyarakat sekeliling untuk melakukan perbuatan yang sama. Gaya hidup masyarakat yang tidak berakhlak ini mewujudkan pelbagai budaya-budaya mungkar seperti amalan khurafat, budaya seks bebas, arak, judi, penipuan, penderaan, penindasan, dan sebagainya. Pengabaian agama menghilangkan keharmonian hidup bermasyarakat. Berlakunya ketidakadilan, penindasan, tidak ada toleransi antara satu sama dengan yang lain di kalangan masyarakat, di mana perasaan hormat terhadap orang lain tidak wujud. Contohnya, penindasan terhadap golongan lemah, lelaki mengangkat tangan terhadap kaum Hawa, atau wujudnya orang ketiga di dalam keluarga. Dan masyarakat lain tidak dapat menjalankan kegiatan beribadah kerana wujudnya ancaman serta larangan untuk beribadah. Agama mengajar manusia untuk menghormati sesama orang lain. Menghormati sesama orang lain bermaksud menjaga kelakuan baik dan menjalankan aktiviti harian tanpa menyinggung perasaan orang lain atau tanpa mengganggu kebajikan atau ketenteraman orang lain. Lahirnya golongan materialisme, yaitu golongan yang berdasarkan kebendaan semata-mata dan tidak menghiraukan bekalan akhirat, merupakan salah satu kesan daripada pengabaian agama. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, materialisme bermaksud fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda lah yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini. Golongan materialisme hanya mempercayai sesuatu yang wujud dengan adanya ukuran jirim. Mereka mengukur jirim untuk segala-galanya.
Disebabkan tidak dapat mengukur jirim, mereka mudah sahaja menolak kewujudan Tuhan. Fahaman materialisme ini mendorong kepada penyembahan berhala di mana mereka mewujudkan sebarang bentuk untuk dijadikan perantaraan manusia dan Tuhan. Hal ini bercanggah dengan ajaran agama-agama samawi. Sebuah negara yang mundur dan kucar-kacir dapat dilihat sekiranya agama diabaikan. Apabila nilai-nilai atau ajaran agama tidak diterapkan di dalam negara, tidak kirana rakyat atau pemimpin masing-masing memberi kesan kepada negara. Sekiranya rakyat yang tidak patuh kepada undang-undang negara dan menimbulkan masalah seperti kes jenayah semakin meningkat, pemimpin akan banyak menghabiskan masa dalam menangani masalah tersebut melalui penguatkuasa undang-undang dan mendidik rakyat dengan ilmu agama. Hal ini menyebabkan hal-hal ekonomi yang lain kurang diberikan perhatian. Manakala jika pemimpin yang mengabaikan agama, maka penyelewengan atau penyalahguna kuasa boleh terjadi. Pengabaian agama juga dapat menjadikan sesebuah negara itu terlalu bebas. Negara yang terlalu bebas cenderung untuk membuat keputusan yang bersifat tidak berperi kemanusiaan seperti kebajikan rakyat tidak lagi diutamakan atau peperangan antara negara. Penglibatan agama dalam kehidupan disalahartikan dan dianggap sebagai penghalang untuk kebebasan diri serta untuk mencapai kemajuan. Salah satu contoh yang menyebabkan agama dianggap sebagai penghalang kemajuan adalah kajian pengklonan manusia. Dari segi agama, pengklonan manusia itu adalah sesuatu yang bercanggahan dengan agama dan dipercayai akan banyak menimbulkan kesan yang buruk dan tidak bersifat kemanusiaan. Sebaliknya, agama merupakan alat untuk mengawal kelakuan manusia yang memudaratkan sekeliling. Negara yang mengabaikan agama juga boleh mewujudkan undang-undang yang bercanggah dan bukan berasaskan agama. Contohnya, perkawinan sesama jantina dibenarkan. Perkawinan sesama jenis adalah ditegah sama sekali dan bercanggah dengan ajaran agama. Tuhan menciptakan wanita daripada tulang rusuk lelaki, dan tujuan wanita diciptakan adalah untuk menjadi penolong dan pasangan hidup lelaki. Pada masa kini, hubungan secara sesama jenis makin diterima dan terbuka oleh ramai pihak. Kesan-kesan akibat daripada pengabaian agama terhadap diri, masyarakat dan negara dapat dielak atau dipulihkan sekiranya langkah-langkah penerapan agama ke dalam kehidupan manusia dilaksanakan. Langkah utama untuk menerapkan agama di dalam kehidupan manusia adalah memberikan pendidikan awal agama kepada anak-anak. Seperti pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya, yaitu memberikan pendidikan awal agama secara berperingkat mengikut usia kepada generasi muda, supaya manusia tidak mudah terpengaruh dengan dunia dan ideologi yang cenderung untuk merosakkan akhlak manusia serta bercanggah dengan ajaran agama. Contoh pendedahan agama secara berperingkat mengikut usia ialah dalam agama Kristian Katolik, pembaptisan dilakukan kepada bayi. Menurut pena Katolik Januari 2022, gereja membaptis bayi kerana bayi dilahirkan dengan dosa asal. Bayi perlu dibebaskan daripada kekuasaan iblis dan perlu dibawa ke dalam lingkungan kebebasan yang menjadi milik anak-anak Allah. Pembacaan doa dari ibu bapa yang beragama Kristian dilakukan pada awal pagi, sebelum menjamu selera, sebelum melangkah keluar dari kawasan rumah dan sebelum tidur, dilakukan bersama anak-anak sejak kecil lagi. Manakala dalam agama Islam, bayi yang baru lahir ditiupkan kalimat tauhid ke telinga bayi tersebut, supaya kalimat tauhidlah yang pertama yang akan didengarinya. Apabila anak-anak membesar pada tahap yang boleh berfikir lebih jauh, maka hukum haram
dan halal didedahkan kepadanya. Untuk anak-anak yang mencecah umur 7 tahun akan diajar untuk bersolat, mengenali perbezaan antara aurat lelaki dan perempuan. Ibu bapa penjaga dan guru-guru memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan agama yang awal, kerana mereka lah individu dewasa yang sering meluangkan masa bersama anak-anak. Walau bagaimana sekalipun, ibu bapa bertanggungjawab penuh dalam mendidik anak-anak dengan ajaran agama, kerana anak-anak hidup bersama ibu bapa sejak dari lahir lagi. Adalah tidak wajar untuk ibu bapa melepaskan tanggungjawab sepenuhnya itu kepada guru semata-mata. Menurut Fairuz Nordin, pengurus hubungan strategik radio IKIM FM, golongan ibu bapa juga digalakkan mendidik anak membaca Al-Quran kerana suaranya yang lunak dan dapat meluangkan lebih masa bersama mereka. Malah anak lebih mudah menerima didikan daripada ibu yang mentarbiah dengan penuh keikhlasan. Kerajaan perlu menubuhkan satu badan untuk memastikan tidak ada kanak-kanak atau generasi muda yang tercicir dalam mendapatkan ilmu agama ini, kerana wujudnya juga ibu bapa yang kurang didikan agama atau terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ilmu agama yang ada di dalam silibus pelajaran di sekolah agama perlu sentiasa dikemaskini. Kerajaan perlu sentiasa mengemaskini peraturan dan undang-undang khas untuk anak-anak yang bermasalah. Selain itu, ibu bapa, penjaga, guru dan pemimpin perlu menjadi contoh yang baik sebagai salah satu cara untuk mendidik generasi muda. Memperbanyakkan program pembangunan masyarakat merupakan salah satu langkah menerapkan agama di dalam kehidupan. Program-program pembangunan masyarakat ini dapat mendedahkan dan memberi pengenalan sedikit sebanyak mengenai ajaran agama kepada manusia. Contoh-contoh program pembangunan masyarakat ialah program memberi makanan secara percuma kepada individu yang tidak mempunyai rumah dan tinggal di tepi jalan. Individu tersebut mungkin tidak pernah merasai kebaikan daripada orang lain dan memang memerlukan bantuan. Program pendekatan agama dalam pemulihan banduan di penjara yang melibatkan beberapa doktrin agama termasuk agama Islam dan agama Kristian. Program seminar pria sejati yang dianjurkan di Sabah seketika dahulu oleh gabungan gereja-gereja sekitar, di mana program seminar ini mendedahkan secara mendalam khususnya kepada ketua keluarga mengenai tanggungjawab dan menjadi contoh yang baik kepada ahli keluarga. Program-program kemasyarakatan ini sangat membantu dalam memberi kesedaran dan mendidik masyarakat mengenai ajaran agama. Menyekat pengaruh program yang melalaikan. Pada masa kini, terdapat pelbagai program-program hiburan yang melalaikan dan sangat menarik perhatian manusia. Contohnya, artis yang memakai pakaian yang menjolok mata, program rancangan yang melibatkan gangsterisme, dan program rancangan yang melibatkan seks luar nikah atau penyalahgunaan dada di kalangan manusia. Program seperti itu memberi pengaruh, pahaman dan atau ideologi yang bercanggah dengan ajaran agama serta boleh membentuk manusia tidak berakhlak. Pihak kerajaan perlu menyekat program yang melalai itu dan menggantikan dengan program dokumentari pendidikan atau yang memberi pengenalan agama kepada manusia. Antara program rancangan yang bagus dan juga menghiburkan untuk kanak-kanak adalah program rancangan kartun Upin dan Ipin. Program rancangan tersebut banyak melibatkan pembelajaran mengenai agama dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan kanak-kanak yang berada di negara yang berbilang kaum ini. Memperkasakan peranan institusi keagamaan adalah berdasarkan misi, visi dan objektif agama masing-masing. Contohnya, institusi keagamaan Islam berdasarkan maqasid syariat iaitu Al-Daruriyat, Al-Hajiyat dan Al-Tasiniyat. Memperkasakan atau memperkuatkan peranan institusi keagamaan merupakan satu langkah untuk menerapkan agama di dalam kehidupan manusia, di mana kerajaan dan orang ramai menyokong sepenuhnya dengan apa-apa aktiviti yang akan dilakukan oleh institusi-institusi keagamaan tersebut.
Sebagai contoh, mempercukupkan sumber keuangan seperti menderma kepada institusi keagamaan tersebut supaya institusi tersebut dapat menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mencapai objektif tanpa sebarang halangan atau tertangguh. Antara contoh peranan institusi keagamaan adalah memberi pengenalan dan didikan agama kepada semua jiwa. Salah satu aktiviti untuk mencapai objektif adalah mengadakan projek untuk menumbuhkan tempat beribadat di kawasan pendalaman dan melakukan sesi konseling kepada orang yang bermasalah. Kesimpulan, walaupun agama, religion dan aldin disamaartikan namun mempunyai maksud yang berbeza. Agama terbagi kepada agama samawi dan agama budaya, di mana agama samawi juga dikenali sebagai agama ilahi yang mana merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dari Tuhan. Contoh agama samawi adalah agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam. Agama budaya yaitu natural religion atau dikenali sebagai agama bukan bersumberkan wahyu, merupakan ajaran berdasarkan falsafah dan hasil perkembangan gabungan budaya dan tradisi masyarakat. Maqasid syariat yaitu objektif agama Islam terdiri daripada al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat. Manusia memerlukan agama kerana sudah menjadi fitrah manusia untuk memiliki naluri beragama, menjadi panduan hidup kepada manusia sebagai pembentuk manusia ke arah berakal sempurna dan berakhlak mulia, pengatur kehidupan manusia di muka bumi, melengkapi yang memenuhi keperluan hidup dan dapat menjawab soalan-soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia serta memberikan manusia untuk memperolehi ketenangan jiwa. Keperluan dan kepentingan beragama adalah berkait rapat dan perlu didedahkan kepada manusia. Pengabaian agama memberikan kesan yang besar kepada kehidupan diri serta mampu memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Pengabaian agama akan membuatkan diri seseorang itu mengalami kepincangan dalam pegangan agama, tidak berakhlak dan akan mengalami jiwa yang kosong. Pengabaian agama juga boleh membuat sesebuah masyarakat itu tidak berakhlak, hilangnya keharmonian hidup bermasyarakat dan lahirnya golongan materialisme. Pengabaian terhadap agama juga boleh membuatkan sesebuah negara itu menjadi mundur dan kucar-kacir, terlalu bebas dan mempunyai undang-undang yang bercanggah dengan ajaran agama. Antara langkah-langkah penerapan agama ke dalam kehidupan manusia adalah memberikan pendidikan awal agama, memperbanyakkan program pembangunan masyarakat, menyekat pengaruh program yang melalaikan dan memperkasakan peranan institusi keagamaan. Kesan-kesan akibat daripada pengabaian agama terhadap diri masyarakat dan negara tersebut dapat dielak atau dipulihkan sekiranya langkah-langkah penerapan agama ke dalam kehidupan manusia dilaksanakan. Hal ini harus dipandang serius dan difahami dan ditangani dengan segera.